Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu nurus samawati wal ardi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata rahmat limpahan kurniaan Allah, yang mana tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan rahmat Allah menghidupkan kita, yang mana hidup kita ini bisa ketahui bahawa kita tidak memiliki hidup. Inilah nikmat yang paling besar. Kita merasakan dia semata-mata esa, benar-benar dia mengesa diri ini sendiri, tanpa memerlukan kepada kita yang seolah-olah kita diberi oleh Allah kurniaan hidup. Kita merasa seolah-olah kita memiliki hidup, membuangkan rasa kita memiliki hidup yang selain itu bukan senang, tetapi taklah menjadi susah sekiranya Allah itu menghendaki. Dan sesungguhnya Allah sentiasa menghendaki kita sentiasa mengesakannya tanpa menduakan. Kita gunakan hidup kita yang diberi oleh Allah. Kita tidak memiliki hidup. Kita menggunakan pemikiran, akal kita, itu semua kehendak-kehendaknya kita jadikan dalam pemikiran kita. Kita mengatakan kita ada, kita kata kita pemikiran kita itu nak dibuang. Itu yang menjadi beban pada diri kita. Kita tak dapat kemanisan di sisi Allah yang betul-betul yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim 7. Kurang lebih maksudnya, barang siapa sesungguhnya dia bersyukur kepada kita, apa akan tambah. Siapa yang engkar kufur pada nikmat tu, sesungguhnya azab tu sangat. Jadi yang dimaksudkan Allah tu, siapa yang bersyukur yang macam mana? Syukur yang membawa kepada nikmat kepada apa? Sering kita salah menafsirkan, kita ingat bukan kata salah lah, kurang tepat kan. Kalau kita kata makanan yang kita makan, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita makan, kita tak syukur lah. Ya, ini dulu kita pada petang hari ini kalimat Rabbi, kita minta Allah fahamna Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa sahabna ma'a Daud al-jibal sabilna wa khayra wa kurang lebih maksudnya maknanya sebagaimana yang nabi-nabi itu dapat kefahaman kepada Allah, itulah yang Nabi minta kefahaman di sisi Allah yang hinggakan semuanya boleh mendengar faham. Burung-burung, gunung-gunung semuanya tunduk, maksudnya makna semua boleh menerima sebab kalimat Rabbi yang datang daripada nabi-nabi yang diminta, dia tak mahu ada kedirian, tak faham kefahaman yang daripada Allah langsung. Itu maksud ya. Jadi kita ni tadi bila kita nak betul-betul faham makna nikmat, siapa mensyukuri nikmat ya. Sesungguhnya Allah tu bersumpah, sesungguhnya la in syakartum, la sesungguhnya siapa yang mensyukuri nikmat, maknanya dia telah merasakan
yang wujud hanya Allah. Jadi kita berdak siasat. Apa yang rasa tak sesuai, tak cocok, tak sesuai, itu masing-masing. Saya hanya nak berkongsi atas apa yang diberi kepada saya, apa yang dimaksudkan Allah kata sungguh-sungguh sesungguhnya siapa mensyukur nikmat. Makna kita mensyukur nikmatnya, kita selalu nampak benda-benda yang kita nak makan, durian, kacang, mihun dan berbagai nikmat kelihatan yang lain kan. Kita ingat itu yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Sebenarnya syukur yang tadi kita merasai nikmat yang kita ni dihidupkan Allah, dan kita mengatakan nikmat tu yang betul-betul syukur tu adalah maknanya kita ni tidak ada dia lah yang memuji diri dia. Itu yang dimaksudkan tadi, yang betul-betul sempurna apa yang dikatakan syukur. Kalau kita bersyukur kepada benda-benda yang ditajalikan, kita tak nampak dia tu yang patutnya kita syukuri, maka kita pun tersilap. Kita bersyukur ada kereta. Kalau kereta kita diambil, kita dah mula. Kita dibagi kekayaan. Bila kekayaan tu diambil kita, apa saja nanti bentuk-bentuk objek material apa saja yang dibagi pada kita, kita bersyukur. Bila tak dapat, kita azam tak? Sebab kita dah terbiasa mensyukuri yang tu. Bukan saja kata bersyukur, tapi itu kurang tepat. Macam tempoh hari saya cakap, bila kita makan durian, kita buka, kita rasa sedapnya durian Nusantara, kita tak nampak. La in syakartum, orang siapa yang bersyukur tu akan letaknya itu sedap nikmat, syukur nikmat. Untuk yang kau tu lagi itulah maksudnya. Macam mana kita nak olah? Kita tak olahkan ke situ. Kita olahkan maknanya alhamdulillah juga kita, tapi pengertian alhamdulillah kita tak sampai kepada Allah. Seolah-olah kita tak dapat tauhidkan yang dia tajalikan. Kita menyembah kepada rasa tadi. Kita puji kepada rasa. Sampai itu kita sebut nama Allah, tapi kita tak faham betul-betul erti tadi. Kalau zat yang rasa sedap tadi, yang memberikan rasa, zat yang sedap, dia lagi sedap. Cuma nak tukar kan? Saya boleh cerita kan, tapi kita olah kan. Contoh macam handphone, tempoh hari saya dah bagi tahu. Kalau kita masih nampak lagi Oppo, nampak Nokia, nampak Samsung lagi, maknanya kita dah. Lepas tu kita bersyukur dah dapat handphone ni. Tak kena tu. Dia bersyukur ni perlu lebur. Ya? Maknanya perlu kosongkan betul-betul diri kita. Jadi kita dapat tahu bahawa besi, beberapa plastik, semua dalam materialnya adalah daripada Allah semuanya. Kemudian kita tahu manusia ni Oppo telefon, siapa yang menciptakan dia, membagi idea pada dia? Allah. Jadi adakah kita nampak ni lagi? Takkan nampak nama dia dan nama Allah. Benda ni, bentuk ni kita dah nampak Allah yang membentukkan. Kita dah tahu apa saja yang nak jadi membentuk tu semua dari material besi, plastik, getah, pokok, semua daripada Allah. Dan Allah lah alat penyambung. Dah nampak wayar ni nyambungan, tapi dia penyambung tu satelit tu tadi ya. Gelombang tu siapa yang jadikan gelombang? Ya. Siapa yang jadikan gelombang yang dia pakai satelit ni? Dia tak pakai wayar, dah pakai satelit. Ya, dia pakai gelombang tu daripada mana? Udara ke apa? Kan? Penangkapan tadi gelombang, apa nama dia? Jadi itu semua Allah yang ciptakan. Kamu tak pergi kita cara untuk memasingkan gelombang. Kalau tak ada angin, dia diam ni, gelombang tu boleh pergi. Ni boleh menangkap benda ni. Semua kan tak pakai wayar. Jadi macam mana kita nak olahkan sampai kita nampak semuanya Allah, barulah dinamakan syukur. Nikmat yang dia tu, kita bersyukur betul-betul kepada dia tu tadi, atas semua yang dikurniakan, semua hak dia.
Ada betul kita mentauhidkan dia betul. Kita syukur pun bukan kita kata kita yang puji dia. Seluruh yang ada memuji dia tak sama, dia yang tahu memuji. Jadi dia tak jalikan apa pun menunjukkan dia esa, bukan mana banyak tu memuji dia tak memerlukan. Tapi dia jadikan tu menunjukkan tetap dia tu tetap semua dia jadikan ke atas kekuasaan dia semua. Malaikat, jin, manusia, iblis. Jadi kalau kita tahu duduk kat situ, kita takkan menyalahi apa pun. Kita akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kalau dah tahu nanti kita akan tengok Maha Suci ya Allah. Kau ciptakan tujuh lapis-lapis itu seisi-isinya yang daripada nampak tak nampak, yang halus yang kasar, matahari, bulan, iblis, mana itu semua kau jadikan tak sia-sia. Ada kita nak mengutuk dia, ada. Aman tak kita? Kita sebenarnya hidup kita sebenarnya tak gitu Allah. Yang jadi masalah sekarang kita ni tak faham Allah Ta'ala, jadi kita tak duduk dalam keamanan. Kita duduk dalam yang dimaksud tadi, siapa yang tak bersyukur sesungguhnya dia kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat besar dan pedih. Nah, itulah dia duduk dalam azab, dia tak sedar. Oh, Allah bagi aku kekayaan kat dunia ni, Allah redha dengan aku, redha Allah dengan aku. Dia cakap kita ni, kalau Allah redha, tentu kau akan merasakan ya Allah ni semua engkau punya, ya Allah engkau tu lebih. Jadi perkataan keluar, perkataan yang kalimat Torah, kalimat yang suci daripada Allah. Ya. Cuba tengok. Pusing ini boleh. Kalimat Torah, banyak akan datang kalimat-kalimat suci daripada Allah yang nanti orang ingat kita ni menerima wahyu. Itu bukan wahyu, itu percikan, itu apa lain daripada wahyu. Lain daripada wahyu, maknanya tidak lain wahyu juga. Dan wahyu itu datang daripada Allah. Allah memastikan pada malaikat. Malaikat itu bawa dihantar pada Nabi. Ada kali yang tak bayar, tak nampak dan terus. Kalau daripada wahyu dia pecah jadi ilham, laduni, jadi apa. Jadi sebenarnya asalnya daripada satu kalimat Torah yang langsung. Macam kita telefon pasing ke gelombang, pasing ke apa nama ni? Kabel apa tu? Pasang tinggi tu. Gelombang tu berjawab pasang pasing naik satelit. Lepas ni tadi gelombang tu pergi, kita rasa macam pada ujung dunia sampai ujung ke dunia, nikmatnya Allah bagi. Macam satu macam karamah, mukjizat benda. Boleh telefon Allah. Mukjizat tu kan. Tapi kita kalau cakap mukjizat bukan marah. Sebab kita tak kaji, pasal ini semua daripada Allah. Jadi yang menyambungkan, Tuan Hari dah bagi tahu, telekomunikasi ini maknanya perhubungan. Perhubungan itu kasih sayang Allah. Kita kena tahu lah, alat telekomunikasi kasih sayang bukan tujuannya untuk kebatilan. Sebab kita dah tahu semuanya hak Allah, mengarah kepada tetap mengesahkan Allah. Kalau kita tak kaji kita kan orang yang lain, makhluk yang menciptakan. Masih lagi kita ni buta, tak nampak Allah. Bukan lain pun Allah, tapi kita tak kaji semuanya dari Allah. Innalillahi. Baru kita mantap, baru kita boleh ajar anak isteri kita bahawasanya dia kenal lah Allah tu tadi. Nampak tu kau naik turun pun dalam Allah yang rasa dia takut, dia rindu pada Allah, dia nak sentiasa dengan Allah. Ini nampak turun kita pun kita rasa macam kita lihat sesuatu yang pulang buat. Bila dapat kekayaan, kita gunakan nama Allah, kita Allah redha dengan aku, tengok dia bagi aku kekayaan. Kau miskin, Allah tak redha. Sedap dia cakap. Kan? Dia kalau redha tu lain. Bukan semesti kau kaya tu mana Allah redha. Bukanlah saya cakap orang kaya tu Allah tak redha, bukan. Maksud saya, kau jangan mengaku lah bila kau kata kau kaya tadi Allah redha. Janganlah cakap gitu. Tengok dulu diri kau. Kenal diri, kenal Allah tak? Kalau kau kenal diri, kenal Allah, kau tak payah cakap, orang tahu dah.
Kau tak kedekut dengan kekayaan kau. Kekayaan kau diambil oleh Allah semua pun kau tak kisah. Yang penting kau Allah, kau. Dan Nabi Sulaiman kan, yang wali-wali Allah yang ada yang jadi kaya tak masuk dalam hati dia. Kekayaan macam istana rumah ni, wali Allah. Tapi tak masuk dalam tu orang ni, wali aku ni kaya ni. Taklah raja rumah ni atau gunung atau bukit besar. Dia punya tukang masak apa semua milik berapa banyak, dia macam istana betul, taklah raja. Tapi kata wali Allah, orang tak faham. Kita boleh ingat wali Allah tu dia mesti zuhud, duduk dalam gua, pakai baju copot camping, janggut dia tak berterabur macam ni. Wah, ni wali Allah. Janganlah, bukanlah saya cakap bukannya, maknanya jangan kita ingat orang tu kaya dia bukan wali Allah. Kita kena faham dalam dia punya apa, mungkin dalam housing apa? Housing apa? Dalam dua housing, luar, dalam Android. Android. Apa ke mana arah dia tu? Kenal diri, kenal Allah tu bawakan tadi. Penuh dalam pengisian dia tu tadi, semua dihantar Allah bercerita je. Cerita yang mendamaikan, cerita yang berkasih sayang. Punca nak berbala-bala, ajakkan pemusuhan dia tak mau. Orang mak bala hantar macam-macam, cakap sesat tak betul kan, dia tetap balas kasih sayang. Dia tak mau. Oh, itu orang. Ya. Jadi kita kena faham. Yang mustahak bila kita kenal diri, kenal Allah, jadi kita tahu orang tu mengaku dia kaya, dia dapat redha Allah ke, dia miskin, dia orang hina dia kata dia ni pemalas. Kita akan tahu condition dalam tu. Sebab kita sendiri dah, bila kita dah tahu, dah kenal diri, kenal Allah, maka Allah kata aku akan buka mukasyafah ghaibuk kepada orang yang fakir, dia tak punya apa-apa, menyerahkan diri kepada Allah, dia tak punya apa. Allah akan buka, dia akan nampak. Dari Allah nak bagi tahu apa ni untuk kepada orang yang lain, ataupun rahsia dia bagi kepada beberapa orang, ataupun dia nak, itu semua yang penting dia tahu orang macam mana. Semua di sisi Allah. Kalau kita tak duduk di sisi Allah, kita takkan faham. Sebab orang tu sendiri ala tuju dia bukan kepada Allah. Dia akan berlakon bermacam-macam wajah. Walaupun munafik. Muka dia berwajah-wajah. Jumpa orang dengan jumpa dengan orang ahli ibadah, dia buat. Jumpa dengan orang ahli peniaga, dia jumpa ala tuju dia tu tak tahu. Allah Ta'ala kata Muzabzabina baina dzalik, kaki sebelah dia tadi apa, dia terombang ambil sebelah kaki di laut, sebelah kaki dia dah, dia tak ke mana-mana, dia main kat situ, dia tak ke mana-mana. Tak alih tu dia kepada Allah. Malang ni orang begini, nasi malang, tapi dia rasa macam dia dekat dunia dia beroleh ridha Allah. Duduk di situ. Perkataan dia memang manis, kalau kita dengar tu memang hati dia seolah-olah dia bersih hati dia. Tapi Allah tu tahu kemunafikan dalam dunia. Dan orang-orang yang mana ahli Allah, yang dah kenal diri, kenal Allah, dia tahu. Ya, kita jaga nikmat yang mana satu yang kita nak dustakan, bagi ada ya rabbikum madzaliman, itu pun bermaksud Allah tu mengingatkan kita banyak nikmat-nikmat yang kita ketahui, kita berhentikan, kita tak alakan Allah, kau lagi best. Bila kita tak duduk situ, nanti bila makanan tu tak dapatkan kita mengeluh. Tapi kalau kita tak dapat makanan tu, kita tak kisah, sebab penting kau ya. Ya. Dia rasa makanan goreng apa, ayam ada kan 10 kali, 11 kali ada, masuk ke 12 tak ada yang hari tak. Kita dah rasa rasa kecewa kan. Dia kalau orang ahli Allah, dia betul-betul kenal diri, kenal apa pun yang ni tak dapat pun dia tak kisah, dia dah latih dia. Ya, yang penting Allah biasa jaga. Pergi jumpa orang apa ni, projek usaha sama berniaga, dia pun ada berbulan-bulan itu, tiba-tiba dia punya kesimpulan, maka dia tak dapat. Dah berbulan-bulan dia dah bincang, sudah tak jadi usaha sama.
Dia dah fikir dah gini untung kan. Ini akan melukakan hati. Tapi bagi orang yang kenal diri Allah ya, alhamdulillah ya Allah, ini tak dapat apa yang penting. Kau bagi hati yang berasa dengan Allah. Ini semua akan mengajak kehidupan kita. Maknanya apa kehidupan yang sebenar? Kita harus selalu dengan Allah. Itu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni adakah pernah ada hidup belum ni? Tak ada apa benda. Bila dia bagi hidup, kita rasa ada hidup tu bahaya. Sebab nanti kita rasa dah milik ni. Tak dapat kita mengamal. Jadi bila kita tahu kita ni daripada Allah, tak punya apa sebenarnya. Jadi kita akan jaga hidup kita punya anak. Kita tak boleh lupakan. Kita tak boleh rasa kita punya. Allah, orang yang begini baru kenal betul-betul. Itu yang syukuri nikmat tu kat situ. Syukur kepada Allah tu kat situ. Kerana syukur tu baru keluar rasa nikmat tu. Itu yang sebenar-benar. Syukur rasa nikmat di situ yang sebenar-benar. Dia sampai kita tahu. Kalau ini kita dapat, semua akan merasai. Tapi kalau ini kita tak faham, malah kan jika kereta baru cat cantik-cantik, tiba budak naik basikal, jaga isi. Lukanya hati bau je. Sampai pegang budak tu, macam marah betul. Padahal Allah nak test itu, dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia harta dia lahir. Dia boleh buat berapa banyak dia, tapi dia punya nafsu dia tu, rasa ada. Mana rumah kau tunjuk ni? Ayah mana? Ayah tak ada kerja. Mak kau, mana mak kau? Kau tengok kakak, anak kau. Dia nak basikal dia. Tengok lah sikit dah dia suruh tengok mak dia suruh. Ini kalau aku cat kau ambil 300 ni, jangan cemek sikit dia. Nanti kalau ambil siapa nak bayar tu? Kali boleh. Pressure naik, dia hilang. Allah Ta'ala tu hilang. Ya. Tapi kalau orang dah sebenar dia tak apalah dia sekali hati-hati bawah dia ya. Ini kena kereta pakcik nak apa. Jadi orang awal-awal tu hilang je dia. Allah sudah dia rasakan, Allah sudah tahu ya diri. Allah tahu dalam mandi macam mana ya. Allah lagi akan bagi. Apa dia kata, siapa yang bersyukuri nikmat itu aku akan tambah. Tampaknya itu ya mahal tu. Merasakan sentiasa dengan Allah, kita tambah tu. Kita nanti tambah, nanti aku gini-gini syukur pada Allah, Allah tambah harta lagi. Itu betul juga tapi kurang tepat. Yang tepat sekali tu tambah di kita 24 jam. Masih dengan Allah. Sebenarnya kita nak fokus. Syukur nikmat ni kita kena tahu. Dia je. Kita ada makna kita dah kufur nikmat. Kita dah telah melupakan nikmat ini. Nikmat yang dia bagi kita ingat diri ya, kalau kita telah lupa nikmat ini, dia bagi kita hidup, kita lupa hidup tu kita punya, kita dah terkeluar daripada, kita dah jadi membuka pintu kufur nikmat. Maknanya kau kaya cuba ni, kau tetap kufur, kau cakap kau syukur nikmat, kau tetap kufur nikmat. Sebab nanti sekiranya kau kata kau kaya, nanti dia ambil, dia test macam Nabi Sulaiman, dia ambil cincin Nabi boleh sabit, kerajaan dia tak dapat, dia jadi nelayan, berapa bulan tak tahulah. Hati dia tetap, ya Allah yang penting hati aku dengan kau. Itu kerajaan semua aku belum ada semua, aku hidup pun tak ada, ni kau bagi ya Allah, yang penting aku hidup dengan kau ya Allah. Subhanallah. Ini pelajaran kenal diri kenal Allah ini untuk membawa kita kebahagiaan, bukan menekan hidup itu. Orang kata jangan belajar jatuh ni, tak apa benda ilmu. Dia tak tahu apa tu. Kitab apa dia buka kitab apa dia cakap kepala dia cakap apa. Dengar banyak orang cakap dia sesat ni, dia ni Jabariyah, dia ni baca bola. Kalau ada mulut apa cakap. Tapi saya nak menyampaikan kebahagiaan saya dengan Allah. Jadi semua
semua turun kalimat-kalimat suci yang turun ke saya. Saya nak kongsi, saya nak sayang, saya nak semua dapat. Jadi siapa yang tak ambil itu terserah, saya tak ada nak memak. Tapi saya disebabkan saya nak saya dapat betul-betul yang paling best lagi ya Allah. Saya nak orang lain dapat. Tak kira cara macam mana yang Allah turunkan kalimat ni saya juga. Sebab saya tak pandai nak baca kitab. Saya tak belajar kitab. Satu kitab Quran pun saya tak ambil belajar. Huruf alif pun saya tak selesai habis nak kaji. Huruf alif pun. Jadi yang lain-lain semua orang itu semua tinggi. Belajarlah bagi hati. Saya huruf alif pun masih saya kaji. Selagi saya belum faham. Tapi kesucian dia tadi yang saya pegang. Sebab saya takut nak banyak-banyak tapi tak ada kesucian. Sebab ilmu yang paling tinggi ibunya adalah keikhlasan, dan keikhlasan tu ibunya adalah kesucian. Jadi saya duduk kat kesucian. Duduk kat ilmu masih lagi kena ikhlas, kena beramal. Tapi kalau duduk kat sucian, kesucian tu hak dia, kita dah tak ada. Kesucian tu tak ada. Kesucian tu bukan ada aku ada engkau bukan. Kesucian tu tidak ada. Barulah kesucian. Kalau ada rasa diri bukan kesucian. Itu ada kekufuran, ada kesyirikan, ada dua kan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi saya bagikan tadi macam mana saya dibagi Allah Taala pencerahan, kefahaman yang saya tidak ada lagi was-was, tidak ada lagi syak, tidak lagi siapa-siapa nak berdebat pun saya rasa saya dah betul. Kalau dia kata dia betul, silakan. Saya tak nak berdebat, saya tak nak berbalah. Kita dah yakin dengan Allah Ta'ala. Apa pun orang kata saya boleh terima, tapi saya ada kupasan sendiri. Sebab saya punya kupasan yang apa yang saya duduk kat situ. Saya bukan duduk dekat, saya minta maaf, saya bukan bersandar pada ulama ni. Bukan saya cakap tak betul kan. Kalian nak duduk situ, duduklah. Tapi bukan itu tempat kebahagiaan. Bukan saya cakap tak boleh rujuk, boleh. Tetapi sebenarnya rujukan kita sebenarnya kalau dah kenal diri, kenal Allah, rujukan kita Allah dahulu. Dengar Allah dahulu. Baru dia kata pada ulama ni, hadis ni, firman ni, ijma' ulama ni, baru kau nak cari. Bolehlah. Tapi mesti sucian dia. Itu tak ada lagi maknanya kepura-puraan itu. Di situ tak ada lagi maknanya ada rasa macam benda yang pahit, maknanya kerisauan. Tak ada dengan dia tu tak ada kerisauan, ketenangan. Apa pun keliling kita bertalu-talu entak kita, keliling entak saya ni. Saya salah nak cerita nanti orang kata pula nanti hidup kita ni melawan dia orang betul lah. Dia yang tak je, saya tak pernah rasa pun orang memanah saya, orang nak sihir saya, orang nak jatuhkan saya, orang nak macam-macam fitnah saya. Saya nampak itu macam peluru tu jatuh depan saya. Sebab saya dah nampak itu semua susunan Allah. Apa yang nak dirisau? Allah dah susun sampai. Nah, kalaupun saya mati dalam keadaan orang kata kena sihir, kena tikam macam Sayyidina Ali kan. Sebenarnya kira yang saya nampak bukan orang yang tikam, tetapi Sayyidina Ali nampak, dia nampak manusia tu hanya digerakkan orang. Yang pentingnya hati kita, Allah nak tengok macam mana. Ya, mati semua akan mati. Cara tu macam-macam mati. Jangan kita berdikaikan cara tu, kita tengok siapa yang dengan siapa kita mati. Tidak dengan situ. Di husnul. Jadi ajarlah diri kita. Selagi kita hidup ni ajar diri kita apa saja pun yang keliling kita. Yang tak setuju ke dengan kita, biarkan kita jangan simpan dalam otak kita. Sebab apa? Yang penting dalam diri aku. Ya Allah, terima kasihlah. Siapa punya hari lahir ni? Ni berapa tahun Allah? Salamatan fid din dunia wal akhirah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakah. Wa taubatan qabla al-maut.
rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ya hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan hamba Kau. Siapa nama tadi? Rezeki ya Allah, hamba-Mu yang soleh ya Allah. Amin. Ya Allah, dapat kebahagiaan dulu. Taat pada ibu dan bapa ya Allah, jadikan dia anak soleh ya Allah. Rabbana ya Allah ya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ya. Terima kasih ya. Terima kasih dengan jaza Allah. Ya. Subhanallah. Sesuatu yang berlaku itu semua kita arahkan kepada esok, baik buruk, baik, ambil keadaan lazim kan kita dengan aktif ya. Aktif itu maknanya tak semestinya kita tengah malam, tak semestinya bukan kita kata tak boleh, dia mulai ke itu boleh, itu kita perlu dalam hidup kita menyepi. Kalau bahasa Jawa dipanggil topo kan. Topo tu mana mengulangkan diri tetapi supaya tak ada lagi apa urusan apa pun kita lupakan, kita betul-betul lupa. Kalau bahasa Pulau tu khalwat. Betul-betul nakkan suluk tu tadi, suluk Allah je tak nak. Dia perlu ada dia punya disiplin di sini. Suluk dengan Allah ni maknanya disiplin macam nak bagi tahu. Disiplin ni maknanya kita hilangkan diri kita. Apa nama kita semua hilang. Kita tak pernah ada isteri, kita tak pernah ada anak. Itu disiplin untuk kita nak musyahadah nama. Musyahadah mata hati kita betul-betul boleh mandang apa. Contoh saya kata, sekarang ni kita nampak tak rumah kita? Masing-masing kalau sebut nampak rumah masing-masing kan? Baru pindah kan? Dia ingat kan? Buka pintu bilik, duduk kat katil ataupun tempat dalam bilik tu ada sejadah, duduk situ. Baik kita duduk situ, kita kosongkan. Sekarang ni kita tak ada sini, kita duduk. Boleh 5 minit. Susah kan? Tapi kalau kita selalu buat, musyahadah tu perlukan bimbingan yang kita disiplin. Rasulullah tu disiplin. Dia gua kat ibu Irak tu, masuk dia dalam gua tu, dia datang musyahadah hati dia kepada Allah. Tak ada diri dia. 40 hari tanpa terkelip mata hati pun dengan Allah. Rasulullah di bawah lagi dia dah buat disiplin. Ibu Irak datang 40 hari kata mana-mana dia pergi pun sentiasa dia dah musyahadah. Macam orang main bola tak ada jurulatih, dengan ada jurulatih juga. Habis je. Kalau main bola boleh, sepak pun sama juga. Untuk main kat kampung je lah. Kan? Atau tak boleh nak pergi luar sebab dia mesti ada jurulatih. Jurulatih yang latih naik. Naik peringkat daripada apa? Kampung naik kepada contoh kita kerja dekat Felda, kita masuk untuk main untuk Felda. Felda pula kita latih kita yang lagi atas lagi, latih skill tu naik kepada negeri ke. Lepas tu ada latih lagi hebat untuk main Malaysia, latih kita dapat lama-lama world pula lagi. Latih dia lain lagi betul. Ini jurulatih yang mana ni, yang Rasulullah ni mana dia dah betul-betul latihan yang paling baik untuk kita ni adalah musyahadah kepada Allah. Mata hati kita sentiasa memandang Allah. Caranya adalah kita tidak melihat dengan penglihatan kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif. Maknanya setiap pandangan kita melihat tadi dengan melihat dia punya penglihatan. Jadi dia melihat diri dia. Kenapa? Tapi itulah skill dia bila jumpa yang pakar ni. Dia akan tunjukkan cara dia macam mana skill ni yang dikatakan musyahadah. Macam ikan tu, kita nak balik tu, air banyak. Kita boleh tengok musyahadah tu, ini ada buih ni, meja makan ni. Yang tadi tak ada buih.
Kita baca ikut tu je, bawah tu kita tak nampak pun. Tapi kita tahu ada buih tu mesti ada makhluk di bawah. Jadi kita musyahadah kat tempat kat buih tu. Itu musyahadah lah tu. Itu musyahadah. Rap jatuh ke air tu, kita letak pelan-pelan. Diam. Bila dia tersentuh tu, dah musyahadah kita tumpu balik. Kan? Rap dia tarik rap, kita sentak rap. Dapatlah kenikmatan lebur. Dah dapat ikan, hilanglah semua. Syok. Tukarkanlah syok tu. Syok main ikan sekali kan. Kita tukarkan, kau tu lagi syok. Main. Jadi gitu. Jadi kita dah dapat buangkan semua, baru datang ke syok. Tapi kalau kita ada kekedian kita lagi, tak nampak kita syok. Jadi Allah tu tak jalikan untuk tak lain, tak ada sia-sia, tak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tak sia-sia ya Allah. Dia bagi pada kita handphone, dia bagi apa pun alat apa pun kepada kita, baru kita tahu semua tak sia-sia. Sebab kita dah kenal. Sampai iblis pun kita kata tak sia-sia pun jadi. Kalau orang tak faham dia jadi biar betul iblis pun dia buat baik. Kita buat baik. Tetapi kita tahu berterima kasih dengan sebab dia menyontohi. Supaya jangan ikut macam dia. Ya. Itu kena kesian. Dah banyak kali dia bantu kita. Bantunya mana? Dia menunjukkan tadi kepada kita, dia ajar kita jangan ikut macam dia. Kan? Saya tak tahu orang lain macam mana dia fokuskan nampak iblis, nampak benda batin. Kan? Kita jangan, kita Rabbana ma khalaqta, tidak ada benda yang kau ciptakan tu batin, sia-sia ya Allah. Kita mensyukuri betul, kita tahu Allah cipta. Jangan hina makhluk Allah walaupun dia iblis. Jangan hina Allah, suruh kata jangan ikut dia, bukan dia suruh hina. Ada Allah tahu suruh hina. Kalau tu Allah nak hina, tu Allah nak bagi tahu kita jangan ikut itu. Itu kan? Itu jalan yang betul. Tu Allah bagi tahu supaya kita tahu watak dan malaikat pula. Kan malaikat juga Allah tak suruh kita bergantung pada dia kata. Tapi dia membawa, dia suci, betul? Dia suci. Tapi ada makna dia kesucian tu ada lebih suci. Jadi kita jangan menyembah dia tu suci. Salah itu. Kan dia cakap Rasulullah bila dia dah capai kenal diri, kenal Allah betul-betul dalam gua dia, malaikat tu datang turun wahyu pertama, Iqra, dia tak nak baca. Dan tak ada baca, Nabi tak boleh ikut. Boleh ikut. Tapi disiplin Rasulullah dapat tu tadi, dia nak daripada Allah. Allah tak suruh jawab, aku takkan jawab. Betul? Itu sebenarnya yang kita nak ambil makna. Walaupun dia datang dia suci macam mana pun dia katalah dia suci, kita terkena lah ni. Kita pun jawab, tak repot pada Allah. Ya Allah boleh jawab tak? Allah diam. Kita pun kena diam. Tak, ini kita ini boleh. Kita pun jawab dah. Kau menyembah malaikat. Salah tak kita? Bukan saya suruh benci malaikat. Maknanya kita pun tidak boleh mentauhidkan dia yang kita tahu Esa. Allah kan bukanlah maknanya saya kata suruh hina malaikat, bukan. Dia tetap makhluk yang Allah jadi membawa tugas. Ini pun membawa tugas, sama tak bawa tugas. Jangan pandanglah baik buruk. Siapa yang bagi tugas tu? Itu yang kita taati. Siapa yang bagi tugas tu yang kita taati. Jadi hidup kita dah tahu apa benda yang Allah tajalikan, baik keburuk apa semua ni kita tahu ada tujuan supaya menyatakan Allah, bukan menyebabkan kita menghina dia, membanggakan dia, tak. Kalau lebih suci mana kita bukanlah kita nak condemnkan dia. Kita tahu, kita sekadar memuji tu sebenarnya Allah lah yang lebih tahu. Ya Allah, usunan Allah tu dia buat rupanya supaya kita menyatakan diri dia, supaya kita jangan berpisah dengan dia. Macam-macam dia jatuh. Besok dia nyatakan air, besok dia nyatakan banyak macam-macam dalam diri kita ni luar.
macam-macam dinyatakan. Ditambah lagi. Supaya kau jangan nampak apa yang nyatakan aku ni. Dia kata gitu. La ilaha illallah, tak ada lain. Aku lah. Tapi kau nampak tu telefon yang kau nampak. Kau nampak rasa tu sedap. Rasa tu yang kau puji. Silang je kan. Jadi kita sekarang ni tak jumpa spesialis bakar orang ahli bilah yang boleh. Kita banyak jumpa, minta maaf dekat Bumi ni lah, banyak jumpa orang-orang yang ahli kitab kita ingat dia ulama. Bukan Bumi sini maknanya kita ingat dia ulama. Itu ahli kitab yang kita jumpa. Kalau ulama tu memang dia ada takut kepada Allah, kenal diri, kenal Allah, dia takut. Ni kan kita banyak jumpa, maknanya orang ni cop ulama. Allah dan Rasul, orang-orang ahli bidah tak cop dia ulama. Baru artis tu baru bertaubat 5 tahun, kita dah cop dah. Kita ikut artis ni lah. Artis ni dia bertaubat dah. Dia ni alim ni, dah tiba-tiba mana datang alim pula dari dia. Dia dah bertaubat sudah, bertaubat adalah kan maknanya dia baik lah bukan dia. Tetapi cakap dah dia ulama. Lagi dia belum kenal diri, kenal Allah. Kalau dia betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia takut, boleh lah kan. Ini ajar sini sikit, ajarnya lepas tu dia ni penyanyi sekarang jadi ustaz, kita ikut dia. Saya tak cakap bumi sini, bumi tempat lain. Tapi itulah mentaliti manusia ni. Silap menilai, kurang teliti. Bahasa Indonesia kata kutil. Kutil tu makna kurang teliti ya. Pecahan dia daripada perkataan dia. Orang Indonesia suka pendek kan. Kutil lo dia kata. Kutil lo dia kata. Apa benda kutil? Dia kurang teliti, dia cepat aja dia meletakkan orang tu sesat lah, orang tu alim lah, mudah sangat. Dia nama kutil. Namanya kurang teliti dia dah letakkan. Aku kutil gelaran. Jadi saya belajar dengan orang Indonesia ni perkataan singkat-singkat. Jadi kutil jadi ni bahasa apa dia pakai ni kutil ni. Dia pun tak faham. Itu saya beritahu. Ini bukan bahasa Arab ni. Ini pendekkan. Jadi kau olahkanlah sendiri bahasa kau sendiri supaya membawa kepada olahkan semua kalimat-kalimat itu akan jadi suci asal kau ngalakan kau ngesakan. Yang keluar perkataan tu daripada apa malaikat, tapi disuruh dia kata apa? Ratib, Haji Ratib kau ni bagus. Jadi sekarang aku kau tahu kan, aku ni malaikat kan. Jadi apa benda yang sekarang ni kau rasa halal jadi haram, apa yang haram sekarang halal bagi. Kau nak dengar juga ni malaikat ni tadi yang kau kata tadi yang dia kata. Nak dengar? Mana yang Allah Ta'ala halalkan jadi haram, mana yang haram jadi halal. Kau nak dengar tak walaupun dia tu malaikat? Nak dengar tak? Jangan kalau perkataan dia mengarah kepada tidak mengesah kepada Allah, melawan Allah Ta'ala. Tak peduli lah kau mengaku malaikat ke, wali Allah, wali paling tinggi ke, apa Nabi ke apa, tak bayar itu. Tapi kalau yang datang tu muka macam iblis, dia kata, kau jaga diri kau dengan Allah, jangan riak, jangan takut. Naik kau tak? Jangan pandang rupa. Kita manusia sering gitu, pandang. Bukan saya suruh mengajar satu orang, tapi kita kena teliti. Saat ni bagus kita nak ikut orang ni. Cara Allah bagi tahu ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum yasin. Kita kau nak ikut orang tu, harus orang tu tak ada apa-apa. Dia punya kemauan nak darjat ke, nak pangkat ke, nak perempuan ke, nak ganjaran ke, nak dipuji orang ke supaya pengikut dia ramai ke, tak ada dalam diri dia betul-betul suci, bersih, betul-betul. Kau jangan pandang rupa dia macam mana, keturunan apa pun, yang penting kau tengok. Keturunan bangsawan, mau raja ke apa benda, kalau dia cakap, kalau tak betul, jangan. Dia tanya je, kita dah tahu dia ni. Tapi kalau dia bukan keturunan apa pun, dia katakanlah kita pun tak tahu dia ni daripada perut lembu ke keluar lahir ke, kita pun, tapi dia suruh cakap, dia suruh kita mengesahkan. Nah itu tak, jangan pandang rupa tu, belajarlah tauhid pada Allah, jangan pandang dia. Waalaikumsalam tu lagi. Baik selamat je. Betul. Ini tauhidnya gitu.
Tauhid dia gitu. Rasulullah tu betapa khalwat dia gitu. Dia tak mau yang lain dah. Dalam diri dia hanya aku. Jadi apa yang datang pun semua dia akan tunggu. Dari kau ya Allah. Bukan daripada engkau. Sekarang keluar. Saya sakit dulu, saya nak cerita. Saya sakit, yang amat sangat. Dulu badan saya dicocok penjara. Datang banyak bergrup-grup datang ahli sihir datang buka pintu. Ini saya cakap saya mengigau. Mengapa? Tak faham. Dia orang ahli sihir banyak bersaf-saf. Satu dua 500 orang satu belakang dia. Aku yang buat kawan yang belakang. Ya, aku saksi dia yang buat. Kebal kita baliklah. Datang lagi. Datang. Dah lah, kita jual semua ni. Kalau nak duduk sama-sama mengisahkan Allah yang betul. Kalau nak cerita yang macam ni kau pergi balik. Kau masih kan? Kita tak layan. Dia kata macam mana. Saya nari saya cerita dia cocok dengan Abdul Rahman bin Muljam. Waktu solat subuh kan. Dia kata mau kita rumah dia. Dia kata apa? Dia tak risau mati aku macam mana. Bukan dia tak risau kan. Mati pasti mati. Allah Ta'ala kan. Yang mustahaknya dalam keadaan aku mati lah kena Allah yang kan? Bukan aku nak memikirkan siapa bunuh aku waktu sekarang. Kita tak kena sikit je. Orang perempuan kita dah macam mana aku nak balas balik. Orang tegur kita tak kena sikit je. Macam mana aku nak kenakan dia balik. Lain hari dah diajar mana dalam hidup. Sampai ke muncak dia di hujung tu. Sangat termarah dalam keadaan orang dia pengikut dia boleh balaskan. Dia cakap apa? Aku teringat firman Allah. Kalau kau memaafkan dia, aku akan ampuni sesungguhnya. Ghafurun, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia pegang tu. Ya Allah. Maaf. Jangan apa-apa lagi. Mati tetap mati. Macam mana keadaan dia pun tak penting. Yang penting Allah dah atur mati yang penting. Subhanallah. Makna kita ambil pelajaran macam mana Sayyidina Ali dia tak dimuliakan Allah wajah. Karamallahu wajh. Yang lain sahabat radhiyallahu anhu diredai oleh Allah kan. Dia pun diredai oleh Allah dan dia macam-macam gelaran. Lagi satu gelarannya karamallahu. Apa tu karamallahu wajh? Dimuliakan sentiasa wajah dia oleh Allah. Kerana apa? Kerana cinta dia kepada Allah terlalu tinggi. Itu rahsia dia punya kenal diri, kenal Allah tu tinggi. Itu masalah Rasulullah, para sahabat semua dia kalau bagi kuat dia punya battalion dia umat dia mesti kenal diri, kenal Allah. Rasulullah berkata tak ada yang lebih tinggi lagi kenal diri, kenal diri tu dia tak sebut tak kenal Allah, tapi saya nambah sebab sebelum nak kenal Allah harus kenal tapi amfusikum. Jadi saya beritahu kata kenal diri. Ada orang yang tak faham mesti nak kenal diri ke nak kenal Allah. Kalau kenal Allah terus boleh. Tak memang betul lah. Perkataan dia harus kita kenal dulu Allah. Tapi macam mana kau nak hilangkan diri kau? La ilaha illallah. Kau kena kenal diri kau tu. Kalau diri kau tak buangkan dalam diri kau ada 4 diri kau tak buangkan tu. Kau tak ada dalam kesucian. Nama Allah yang kau nak sebut hujung tu Allah tu mesti masuk baru terasa suci bila kau tak ada diri. Jadi kau belajar kena kenal diri, nak buang diri kau dulu. Atau kena kata kenal diri dulu sebelum nak kenal Allah. Wafi'ah mesti kau tengok dalam apalah tu. Kenapa kau tak perhatikan dalam diri? Bila kau dah faham nanti rupanya baru kau tahu. Bila kau dah kenal diri baru kau tahu. Bila dah sempurna kenal diri kau tak ada baru betul. Yang ada hanya itu baru betul. Tapi kalau tak terus kenal Allah macam bila objek apa pun ditunjuk kau takkan faham. Kau nampak, kau tak nampak Allah dulu. Sebab tak ada kesucian. Dari kalimat itu kalimat kesucian. Terus sampai kepada Allah dia tak ada lagi. Bukanlah Allah tu kat atas maksudnya. Maknanya nak diibaratkan gitulah. Jadi Allah tu tak ada. Kita nak boleh tunjuk di mana-mana sebenarnya. Dia kat atas jadi pesalah. Tapi saya nak bagi tahu cepatnya tadi.
sepantas kilat bila kita dah kenal diri, kenal Allah betul-betul sepantas kilat. Kita tak ada lagi nampak yang lain, dia je terlalu dekat, kita tak ada kita. Itu yang dia panggil qarib. Ini kau, aku ni sungguh dekat. Kalau IT ni dengan rasa dia dekat, dekatlah di Allah. Sebab dia menciptakan semua tak ada. Ada. Mesti gitu lah kenal diri sampai kita tak ada. Kalau rasa ada lagi, bukan kenal diri. Belum selesai. Tapi selesai kenal diri, kalau tak ada rasa kedirian, dia je segera melihat, bercakap, semua kau nampak rasa dia indah apa pun semua itu je. Mana ni semua rasa memang dia dengan dia, tak nak lagi rasa ada diri, takut sebab situ azab kan tadi, siapa yang tak kufur nikmat tak merasakan Allah tadi, jadi kufur nikmat maknanya azab tu sangat pedih lah, tak dengan Allah. Pedih lah. Memanglah Fir'aun bersama dengan Allah juga, tapi dia menutupi. Orang kafir ni bukan dia tak kenal Allah, dia faham Allah, tapi dia buat tak tahu. Buat tak tahu lama-lama penyakit tu dia biar lama-lama langsung dia pula Tuhan. Dia manusia dia gitu, dia tak kenal Allah, dia biarkan penyakit tu. Penyakit yang paling bahaya, tak kenal diri, tak kenal Allah, paling bahaya. Dibiarkan sikit, nanti dia mengempak, lama-lama dia mengaku. Aku yang tanam ni bagi subuh ni semua, aku buat belajar ni, ngaurang ni. Jadi sama nama aku jadi subuh. Kau akulah pemalas. Dia hina orang. Dia kata tanaman ni dia yang menumbuhkan. Dah jadi dia apa? Mengaku dia yang bila nanti jadi Tuhan, bila tak. dia tak sedar, dia tak cakap gitu dia tak. Sebab dia biarkan penyakit tu tak mau cari, kenal diri, kenal Allah tak mau cari. Dia biarkan lama-lama akan jadi gitu nanti. Ya Allah, lagi lama kita biarkan tak mau kenal diri, tak mau kenal Allah, kita rasa gunung pun kita tak akan mendapat nikmat yang sebetul. Rugi yang kau yang menyangkut kita bersegunung. Kita dapat tahu bumi di tempat lain. Jangan ada yang keras kan. Saya nak masukkan supaya kita faham. Bukan saya tak bagi belajar. Belajarlah kau ilmu macam mana. Tapi ni ambil dulu tolong. Kalaupun kau dah belajar banyak, tahu tepi dulu, cari balik ni sampai kau dapat. Baru yang kau tahu tepi tu ambil balik. Dia akan jadi mustajab segala ilmu kau tentu yang bagus. Diredoi oleh Allah. Kalau kau dah semua esok baru kau faham. Tapi kalau kau biarkan kitab-kitab kau banyak tanpa kau mengetahui ilmu kenal diri, kenal Allah, kau akan tertipu dengan bayang-bayang kau sendiri. Kau mengaku kau lama-lama kau tak sedar. Haji, baik. Haji Mat. Assalamualaikum. Itulah kebahagiaan kemanisan yang saya boleh, maknanya saya bukannya guru, saya bukan ustaz, saya bukan syekh, saya bukan bos. Saya bersyukur saya ni Allah jadikan saya sentiasa rasa Allah. Tak perlu gelaran apa, saya bahagia. Saya yang penting saya dengan saya bahagia, tak payah gelaran kan. Sebab saya dah cukup bahagia, apa perlu gelaran ni. Orang tak panggil saya apa benda pun tak panggil nama saya woi pun tak apalah. Saya dah bahagia. Sebab saya nak tak perlu lagi apa-apa. Nak banyak ngikut ke, nak ni ke orang. Tak penting. Masuk dalam YouTube ni nak top ke. Tak ada saya fikir itu. Kalau nak tengok sudah. Kalau kau betul-betul nakkan kepada Allah, kau akan dapat kebahagiaan bila kau tengok. Tapi kalau nakkan tadi kau nak cari kesalahan, kau nak cari selain bukan kepada Allah, kau tak menemui itu. Jangan kau tengoklah. Nanti kau sakit hati sendiri kan. Tapi kalau kau betul-betul nak Allah, buka, betul ambil wuduk, matikan diri, tengok, kau akan dapat. Sebab ni memang orang yang betul-betul nakkan kepada Allah akan dapat masuk ke rohaniat. Tapi kalau tak nak Allah, kau saja nak cari salah ni, kau nipu diri kau sendiri ya. Kau yang rugi. Innal insana lafil khusr. Sebab artinya bercerita dengan rasa yang aku dah tak ada, yang ada hanya kalimat-kalimat suci Allah. Wah, hebat si Haji ni, dia pun macam dapat wahyu lah dia. Itu serang kau. Aku tak kata wahyu. Sebab yang pentingnya aku rasa tak ada kedirian aku, dia akan masuk benda. Jadi aku nak cerita yang masuk je lah. Bukan aku apa pun semua kau nak letak kan. Yang penting aku kalimat Torah itu apa. Ada disiplin dia, aku dah belajar. Disiplin dia matikan diri.
matikan diri, nanti ya kesucian mangkuk tu. Maka Allah tu Maha Suci, dia akan letakkan kepada mangkuk yang suci kalimat-kalimat, ibarat gitulah. Tapi kalau ada satu aja kedirian kau, dia tak akan masuk mangkuk. Ibarat gitu. Jadi dia perlukan betul-betul hilangkan betul-betul faham, baru kita akan dengar kalimat Rabbi itu. Dengar jelas apa yang nak disangkap, semua kita tahu. Semua daripada dia. Kita tak ada kepentingan apa. Sebenarnya tadi, ya Allah, memang Allah Ta'ala Rahman Hasan, kaulah muda sebaik-baik perkataan, sehasanah kaulah ajak manusia tu. Dia bagi lagi. Jadi saya dah dapat, saya dah lagi syok dia bagi syok. Cerita saya tak mau cerita lain. Allazina yazkuruna Allah qiyamah wa qu'udan. Mereka ni orang yang betul-betul pandai kata Allah. Kalau profesor kata anak murid dia pandai, tak cukup pandai. Tapi Allah yang maha pandai, hakim, maha bijak. Kata kita pandai, oh itu orang tu jangan main-main lah. Sebab apa? Dia hanya berkata atas kalam Allah. Dia tak mau ada kepentingan projek ni, projek tu. Ni orang ni gini, dia boleh bagi aku macam-macam. Dia jumpa PM.